Seperti yang dijanjikan oleh para penonton semua, seperti mana yang saya janjikan kepada anda semua, kita nak bawakan kepada anda berkenaan dengan aktiviti berkhemah dalam kenderaan. Bersama dengan saya akan berkongsi pengalaman, apakah antara cabaran-cabaran yang beliau lalui sepanjang aktiviti pengembaraan secara solo ini. Saya kenalkan iaitu Encik Muhammad Harith Ghazali, merupakan pengembara dan juga beliau merupakan seorang usahawan sebenarnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam. Okey, jadi Encik Harith, mungkin boleh kongsilah pada saya dan juga para penonton bagaimana pada awalnya tercetus idea untuk mengembara secara solo ni. Sebab kalau solo ni pastinya ada banyak perkara yang perlu kita perhatikan, kepentingan, keselamatan dan sebagainya. Silakan. Okey, untuk permulaannya saya start berkemping ni disebabkan oleh kenderaan saya sendiri, iaitu Mitsubishi Pajero. Saya sangat meminati dia di usia kecil lagi lah, masa muda lagi. So bila kita minat ni, saya cetus idea untuk guna keistimewaan kereta ni sebagai kereta untuk travel, untuk adventure punya style. Jadi dengan dia punya rupa tu, mungkinlah saya boleh ada feel sebagai pengembara adventure, dengan dia punya bentuk, dengan dia punya profile body, dengan dia punya kekuatan dia lah. Itulah adalah satu cara, satu idea untuk saya buat solo camping. Bermula dengan pemilihan kenderaan yang tepat lah kan. Membuatkan semangat tu semakin membara lah. Dan difahamkan, ialah Encik Harith sendiri telah pun dah pusing banyak negeri ni. Hampir keseluruhan Malaysia. Dan ada 3 negeri saja yang belum sempat lagi. InsyaAllah selepas ini akan bergerak ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, Melaka. Dan last kali untuk tahun ni Johor Bahru lah, JB. JB, okey. Penutup lah tu insyaAllah. Penutup tahun ini. Dan kebiasaannya kalau mengembara secara solo ini, mengambil masa berapa lama untuk berada di setiap negeri ataupun di satu-satu lokasi tersebut? Okey, sebenarnya saya bagi kepada 3, iaitu utara, pantai timur dan selatan. Okey, jadi saya settle dulu bahagian utara, bahagian pantai timur, mengambil masa dalam 8 hari untuk explore negeri pantai timur. Tanpa tidur hotel lah. Kita hanya tidur di kenderaan sahaja. Dalam kenderaan? Dalam kenderaan sahaja, sebabnya untuk jimat kos. Kalau saya sewa, mungkin agak kos pricey sikit lah. Itu. Jadi lepas habis sesi pantai timur, saya ke utara. Ke utara untuk explore utara lah. So apa yang saya belajar daripada pengembaraan saya ni adalah sebenarnya lebih kepada mental. Saya punya kekuatan mental lah. Dan kalau kita lihat seperti mana yang ditunjukkan di kaca TV kan, antara perkara dan juga kelengkapan adalah seperti tempat masak dan semua yang ada kemudahan dan kelengkapan itu berada di kenderaan. Di kenderaan lah. Contoh bilik saya pun ada dekat sana. Dekat atas bumbung tu adalah tempat saya tidur lah. Jadi akan dibuka pada waktu malam? Dibuka bila saya sampai tu, saya usah dulu dia punya tapak selamat. Sesuai ke tak? Sesuai. Jadi saya open lah. Tak sampai seminit siap saya punya rumah. Seronok. Wah, laju juga. Okey, dan biasanya apa lagi antara persediaan yang perlu dilakukan sebelum kita ke sesuatu lokasi ataupun sebuah negeri itu? Okey, sebenarnya dari segi basic sahaja, saya memastikan kesihatan saya dulu. Lepas tu kondisi kenderaan saya sekali. Itu sangat penting. Itu sahaja. Yang lain-lain itu kita boleh belajar daripada tempat tu, belajar adapt daripada situasi yang kita duduk dulu. Contoh, kita duduk di pantai, macam mana nak adapt dengan pantai. Kalau dalam hutan, macam mana untuk dalam hutan. Macam itulah. Itulah yang dinamakan dengan pengalaman mengajar kita. Betul tak? Betul. Okey, jadi antara yang lain juga kan, Cik Harith kan, mungkin boleh kongsilah apa antara cabaran-cabaran yang dilalui ketika berada di pengembaraan solo ini kan. Sebab kalau kita tengok banyak lokasi yang pergi, ada di pantai, mungkin ada yang berada dalam lokasi di dalam hutan. Jadi setiap daripada lokasi tersebut pasti ada cabaran-cabaran yang tertentu dan berbeza. Apa antara cabaran-cabaran? Okey, yang sebenarnya bila saya solo ni adalah antara cabaran utama adalah kita punya keberanian mental. Contohlah, saya pernah mengalami pengalaman mistik yang sampai viral satu dekat media tu. Jadi jadi so ada beberapa cerita yang
Dua cerita lah. Kalau saya cerita, yang pertama tu saya bawa daging mentah. Okey. Biasa saya bawa daging yang sudah perak. Ni mentah yang masih berdarah. So saya while camping di tepi pantai. Jadi ada satu hampir pukul 11 malam tu, saya rasa ada orang sedang memahati saya dengan dekat sekali lah. Okey. Macam dia, saya boleh rasa dia duduk belakang saya. Okey, naik pula bulu roma kita. Okey. Lepas tu bau hanyir daging tu kuat. Kuat sehinggakan kita rasa nak kena balik lah, macam tu lah. Jadi saya terfikir saya ada bawa daging mentah yang belum basuh lagi, yang darah lagi tu. Saya balik dalam api. Dalam sekejap je hilang semua benda. Macam ada orang kat belakang saya, bau yang hanyir daging tu yang kuat, semua terus hilang. Semua hilang. Itulah. Itu situasi berlaku di mana? Di tepi pantai. Di tepi pantai. Jadi sebelum ni dia sebenarnya pantai lagi dahsyat daripada hutan. Dia punya mistik dia lah. Bukan mistik, maksudnya pengalaman sebelum ni. Okey, yang satu lagi yang terbaru. Okey, yang terbaru cabaran terbesar saya bila solo camping ni, saya panjat bukit dengan kereta saya. Okey, jadi dekat bukit sana tu kosong. Okey. Tak ada orang stay pun malam tu. Hanya orang naik dan apa panggil? Hiking saja. Jadi waktu maghrib, dekat-dekat maghrib dia orang turun. Jadi saya tahulah, saya memang saya seorang atas tu, rekod pun saya seorang. Okey, pada pukul 9 lebih, lepas kita makan mandi dah. Memang terkejut sampai saya naik, kali ingat ni naik ke rumah tak. Ada orang mengaji. Dekat atas. Bunyi orang mengaji atas tu dalam lebih kurang 50 meter daripada depan kereta saya tu. Suara perempuan dengan alunan orang lama mengaji macam mana. Macam tu. Masa tu naik bulu roma, saya sampai terkejut. Kena turun ke? Macam tu. Jadi di dalam situasi itu saya ada dua pilihan, sama ada turun ataupun tidak. Jadi saya memilih untuk kekal atas tu. Okey. Sebabnya bila kita nak turun bukit malam ni lagi bahaya. Lagi bahaya, betul. Lepas tu saya fikir secara positif, benda tu jin Islam lah, lebih kurang macam, sebab dia mengaji kan. Ya, betul. Jadi betul. saya ada confidence sikit lah. Ya. Kurang sedikit ketakutan betul. tu. Mula-mula je. Mula. Lepas tu kita kadang-kadang kita ketawa sendiri kan. Ya. Bila takut ni saya ketawa. Jadi macam tu lah. Wah, itu dia. Banyak cabaran je kan, bukan dari segi kelengkapan saja, tapi ada juga cabaran-cabaran lain. Okey, dan ada persoalan juga yang dikemukakan. Biasanya kalau kita tengokkan kelengkapan yang digunakan oleh Encik Ari sendiri kan. Ini bukan murah ni. Jadi barangan-barangan ini juga memerlukan ialah kos yang agak tinggi juga. Ya, betul. Tetapi yang paling penting adalah kegunaannya dan jangka masa yang lebih panjang lah semestinya kan. Jadi kalau boleh kongsi juga pada awal tu bermula dengan berapa kosnya? Okey, sebenarnya saya bermula dengan bawah 500 saja. Sebenarnya lah. Bawah daripada tu. Untuk saya punya kerusi, meja, tent, kemah. Okey, yang ditunjukkan sekarang ini itu adalah meja dengan gelas. Okey, yang dalam beg hijau tu adalah tangga untuk naik ke bilik saya tu. Yang box warna hitam untuk peti, makanan sejuk. Dan tempat letak aksesori lah. Kalau tengok dari segi interior kereta saya tu, saya memang dah modify untuk kelengkapan camping. Lampu, dapur, macam tu. Siap ada meja dapur untuk saya masak. Untuk memasak sebenarnya. Okey, dan biasanya untuk berada di satu lokasi tu, berapa lama masa yang diambil? Mungkin 2-3 hari ataupun lebih? Tidak. Saya macam ni. Satu negeri, saya akan camping 4 tempat berbeza. Contoh, saya kena rasa semua. Tepi pantai, dalam hutan, atas puncak bukit. Macam tu. Ataupun tepi sungai. Jadi saya kena semua berbeza dia punya pengalaman dengan suasana tu. Okey, contohlah kalau kita 4 hari dalam hutan, kadang-kadang boring juga tak. Jadi saya memilih satu malam satu tempat, tapi di dalam negeri yang sama. Lepas tu baru saya pindah ke negeri lain lah. Suasana berbezalah. Betul. Kan? Okey, dan ada juga
stiker ya. Di situ setiap negeri yang telah pun telah pun sampai ada stiker tersebut dan ada juga plug yang dihasilkan lah. Okey, itu sebenarnya saya buat sendiri. Okey. Jadi benda itu sebenarnya sebagai saya punya personal record solo camping. Maknanya hanya saya seorang sahaja di tempat tu bercamping untuk bermalam. Jadi benda ni bukan semua orang boleh buat lah sebenarnya. Bukan kata benda ni payah. Maknanya tak ada keperluan sebenarnya. Tapi saya letak sebagai rekod. Okey, dan Sabah Sarawak pula bagaimana? Okey, dekat Sabah, dekat Sarawak saya dah pernah camping waktu 3 tahun lepas. Jadi mungkin saya akan hold dekat Sarawak sebab saya dah terbiasa sampai Miri saya pergi. Jadi yang kemungkinan saya akan consider di Borneo lah, Sabah. Yang tu saya tak pernah sampai. Okey. Jadi saya akan usaha untuk bawa kereta ni masuk ke tanah Borneo sana. Melalui inilah flight ke apa semua. Itulah saya punya cita-cita. Itu antara perancangannya. Tahun hadapan lah sebab tahun ni kita nak settle dekat Semenanjung. Ya. Okey. Jadi kalau kita kira secara keseluruhannya berapa lama masa diambil untuk pergi ke setiap negeri ini? Okey, mungkinlah saya biasa 8 hari. 8 hari untuk setiap negeri. Kalau paling short lah macam Perlis ataupun Perak itu saya ambil masa dalam 5 hari saja. Itu saja. Bergantung pada negeri. Keluasan negeri dengan kemudahan dalam negeri itu sendiri sebagai kampus macam ini. Ya, itu dia. Baik, itu dia antara gambaran bagaimana sebenarnya untuk menghasilkan orang kata mengembara secara solo ni bercamping secara solo. Bukan mudah. Banyak yang perlu dititik beratkan dari segi keselamatan, keperluan, barangan dan juga lokasi tersebut kan. Kalau tadi dah Cik Ari dah kongsikan juga bagaimana antara situasi dan juga pengalaman misteri atau misteri yang berlaku kan. Okey, jadi ini dia antara ini seronok ni kalau malam-malam makan kan, santai di tepi pantai. Itu antara situasi yang berlaku lah kan. Dan ini juga antara perkara yang boleh dilakukan bersama dengan keluarga anda. Mungkin kita boleh bermula dengan modal yang kecil dahulu. Pergi ke lokasi yang berdekatan dengan rumah. Mungkinlah untuk bawa anak-anak kan kadang-kadang bila kita tidur hotel penginapan semua akan melibatkan kos yang tinggi. Tapi ini antara kemudahan yang ada yang boleh kita lakukan bersama keluarga. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada tetamu saya Encik Muhammad Haris Ghazali merupakan pengembara. Dan kita doakan juga moga diberikan kelancaran dan juga kemudahan untuk next trip pula. Okey, amin. Terima kasih. Negeri Sembilan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan di mana secara spesifiknya? Dia macam ni. Biasa saya tak plan pun. Saya sampai ke satu tempat tu, dekat-dekat maghrib saya akan search nearby campsite. Betul. Kalau saya plan mesti tak jadi. Okey. Itu dia. Dan yang paling penting ini dia, situasi bila kita bercamping pasti kita akan sentiasa lapar. Jadi stok makanan juga akan perlu banyak lah ya. Okey. Kena selalu standby. Kena standby makanan. Okey, terima kasih banyak Cik Haris. Okey, sama-sama. Sudah berkongsi pengalaman dan juga apakah antara perkara-perkara yang perlu ataupun keperluan untuk bercamping secara solo. Terima kasih sekali lagi.